Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurawati Syairah binti Hassan. Hari ini saya akan melaksanakan tugasan pentadsiran berterusan bagi subjek akhlak iaitu pembentangan di bawah tajuk penyelesaian isu-isu semasa berkaitan dengan hadis bersifat benar. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, marilah kita lihat apa itu akhlak. Akhlak mempunyai pengaruh yang besar ke atas diri individu Muslim dan umatnya. Manusia membentuk dan mengolah gerak laku perbuatan dan amalannya mengikut bentuk dan acuan sistem akhlak tersebut. Jika setiap individu Muslim berakhlak mulia, maka sudah pasti masyarakat itu akan dipenuhi dengan keadilan, keamanan dan kesejahteraan dan juga terselamat dari keadaan huru-hara, perpecahan dan sebagainya. Akhlak mulia merupakan tonggak kekuatan masyarakat dan negara. Kita dapat lihat bahawa akhlak ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam dan juga masyarakat Islam. Kita dapat lihat bahawa dengan berakhlak mulia inilah akan mewujudkan sebuah keamanan dan kesejahteraan sesuatu masyarakat. Jadi, benarlah bahawa bersifat dengan berakhlak mulia ini sangat dituntut di dalam agama Islam. Pada awal pembentangan saya tadi, saya ada menceritakan tentang apa itu akhlak. Jadi, yang ini saya akan menceritakan tentang apakah isu-isu semasa yang berlaku disebabkan oleh bersifat benar ini. Kita pergi kepada isu yang pertama iaitu isu akhlak peniaga tidak bersifat jujur dalam perniagaan mereka. Kita pergi yang pertama iaitu peranan masyarakat dalam mengatasi isu ini. Tanpa adanya jual beli ini, masyarakat tidak dapat meneruskan kehidupan dengan baik kerana kehidupan ini sangat bergantung sepenuhnya terhadap jual beli dan sudah menjadi rutin seharian proses jual beli ini. Namun begitu, terdapat penjual yang tidak bersikap jujur dalam jual beli ini. Peranan golongan yang beragama untuk memberikan pendedahan dan juga ceramah kepada penjual berkaitan dengan hukum hakam yang terdapat dalam agama Islam ini supaya mereka tidak menganggap segala yang berlaku ini adalah perkara yang menyeronokkan, malahan perkara ini adalah bertentangan dengan agama Islam. Jual beli ini adalah merupakan satu tabiat atau lebih dikata sebagai satu perkara yang wajib dilakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi oleh itu, jual beli ini akan menjadi lebih berkesan dan apabila penjual dan pembeli itu sama-sama menjual dan membeli mengikut syariat Islam. Oleh itu, peranan masyarakat yang beragama hendaklah memberi pendedahan kepada para penjual ini tentang hukum hakam yang terdapat di dalam proses jual beli ini. Kerana ada sebilangan masyarakat iaitu peniaga yang tidak tahu konsep ataupun lebih dikenali sebagai syariah yang telah dianjurkan di dalam agama Islam, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan semasa proses jual beli tersebut. Selain itu, golongan yang beragam ini perlulah membuat seminar yang mewajibkan para penjual untuk menyertai aktiviti tersebut, di mana di dalam aktiviti seminar itu, para penjual ini akan diberikan pendedahan dari awal sampai akhir berkaitan dengan syarat-syarat jual beli, keburukan tidak bersikap jujur dalam perniagaan dan pelbagai lagi yang berkaitan dengan proses perniagaan. Contohnya, para penjual ini diberikan pendedahan berkaitan dengan hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang tata cara berjual beli. Dengan demikian, para peniaga ini sedar dan juga tahu bahawa aspek perniagaan ini telah diajar dalam agama Islam. Oleh itu, dapat kita lihat bahawa dengan adanya seminar ini, maka para peniaga dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka berkaitan dengan proses dan juga tata cara berjual beli ini. Kerana di dalam Islam dan juga dalam Al-Quran sendiri telah menulis tentang tata cara berjual beli, iaitu tidak boleh adanya riba dan tidak boleh ada punya perkara-perkara yang bertentangan dengan agama Islam ini. Seterusnya kita pergi kepada peranan pemimpin pula dalam mengatasi isu jual beli ini, iaitu para pemimpin yang punya kuasa terhadap segala urusan perniagaan ini hendaklah menenda atau memberi surat amaran kepada para peniaga yang tidak menggunakan garis panduan Islam ketika berniaga supaya mereka berasa takut dan insaf serta tidak akan melakukan lagi perbuatan yang negatif tersebut. Oleh itu, jika para pemimpin ini tidak mengambil langkah untuk mengatasi atau mendenda ini, maka para peniaga akan menjadi lebih ramai yang
melaksanakan perniagaan tanpa berlandaskan agama Islam, iaitu mereka tidak jujur dalam perniagaan mereka. Dengan contohnya, ada para peniaga yang mengurangkan timbangan dalam perniagaan mereka, dan perbuatan ini adalah perbuatan yang salah di sisi Islam. Tetapi jika para pemimpin mengambil langkah untuk mengatasi isu ini dengan mendenda atau memberi surat amaran, maka para peniaga ini akan menjadi takut dan akan melaksanakan jual beli ini berkonsepkan agama Islam. Seterusnya, kita pergi pula kepada peranan diri sendiri. Apakah peranan diri sendiri dalam mengatasi isu ini? Untuk mengatasi masalah tidak jujur dalam perniagaan ini bukanlah bergantung kepada masyarakat sekeliling sahaja dan juga orang lain. Akan tetapi, diri sendiri juga perlulah mengubah sikap dan mengubah perspektif terhadap keuntungan dalam perniagaan, di mana keuntungan yang diperolehi itu mestilah keuntungan yang melandaskan ajaran Islam. Kerana kita dapat lihat bahawa ada peniaga yang melakukan sesebuah perniagaan dengan bersungguh-sungguh tetapi tidak berkonsepkan ajaran Islam, kerana mereka tidak tahu dan mereka menganggap bahawa keuntungan ini tidak kisahlah menggunakan ajaran Islam ataupun tidak. Jadi kerana itulah diri sendiri hendaklah menggunakan dan mengetahui bahawa keuntungan yang sebenar ini adalah keuntungan berlandaskan ajaran Islam. Apakah peranan diri sendiri dalam mengatasi isu ini? Yang pertama, apabila seseorang itu berniaga, mereka mestilah meletakkan matlamat dan juga impian untuk berniaga dengan memberi fokus utama untuk mencapai redha Allah dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Hal ini demikian kerana apabila seseorang itu menjaga hubungan yang baik terhadap Allah dan juga sesama manusia ini, mereka tidak akan melakukan perbuatan yang negatif serta perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam. Itu diri kita sendirilah, kita kena ada matlamat bahawa berniaga ini adalah untuk mencapai redha Allah, bukanlah untuk mencapai keuntungan semata-mata. Dan berniaga ini jugalah mereka perlu menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, itu dengan cara tidak menyakiti manusia lain, contohnya dengan cara ada peniaga yang meletakkan ataupun memasukkan juga barang-barang yang rosak dalam jual beli mereka. Nampaklah dekat situ perbuatan ini adalah bertentangan dengan agama Islam. Oleh itu, para peniaga inilah kena ada konsep menjaga diri, menjaga hubungan yang baik dengan manusia dan juga Allah. Kita pergi kepada peranan yang kedua. Apa peranan diri sendiri dalam mengatasi isu ini? Iaitu para peniaga ini juga mestilah mengetahui selok-belok hukum hakam yang terdapat dalam urusan perniagaan ini. Kerana apabila para peniaga ini mengetahui bahawa keruntuhan akhlak berlaku adalah berpunca dengan tidak bersifat jujur, mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan keji itu. Oleh itu, para peniaga kepada peniaga perlulah mengetahui bahawa keuntungan ataupun kena mengetahui hukum hakam yang terdapat dalam agama Islam itu sendiri. Apa yang telah digariskan dan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam, itulah konsep dan juga itulah panduan yang perlu dilakukan oleh para peniaga. Yang ketiga, selain itu, para peniaga yang melakukan kesalahan dengan cara tidak bersifat jujur dalam perniagaan digalakkan untuk meminta maaf kepada para pembeli ataupun menggantikan yang baru sesuatu barang yang dibeli oleh pembeli, supaya para penjual dan para pembeli mengetahui bahawa setiap orang mempunyai hak masing-masing untuk mendapat layanan yang terbaik, dan juga para peniaga mengetahui bahawa mengambil hak orang lain adalah haram di sisi Islam. Iaitu dengan cara yang ketiga ini, diri sendirilah para peniaga kena minta maaf kepada para pembeli yang mereka telah menganiaya, kerana para pembeli ini ada hak untuk mendapat barang yang terbaik, untuk mendapat kilogram yang baik. Malahan para peniaga ini juga dituntut untuk memberikan lebihan timbangan dalam sesuatu proses jual beli itu. Oleh itu, pentinglah bahawa para peniaga dan para pembeli ini menjaga hubungan yang baik, iaitu kerana dengan menjaga hubungan yang baik inilah mereka akan melaksanakan sesuatu perniagaan yang berteraskan agama Islam. Seterusnya, kita pergi kepada dalil Al-Quran.
Larangan perbuatan tidak jujur dalam perniagaan ini. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 35. Mafhumnya, dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia dan sebaik-baik kesudahan yang mendatangkan pahala di akhirat kelak. Oleh itu, para peniaga ini kenalah menjaga dan juga melaksanakan sesuatu perniagaan itu dengan berkonsepkan agama Islam. Kita beralih pula kepada isu yang kedua, iaitu isu akhlak pemimpin yang tidak bersifat benar dalam melaksanakan tanggungjawab. Yang pertama, kita pergi kepada peranan masyarakat. Perlu adanya pemimpin dalam melaksanakan sesuatu tugas kerana pemimpin yang baik akan dijadikan contoh yang baik kepada masyarakat. Namun, jika pemimpin itu sendiri yang melakukan perbuatan negatif, maka masyarakat itu juga akan meniru perbuatan tersebut. Oleh itu, masyarakat berperanan untuk menyelesaikan masalah pemimpin yang terlibat dengan perbuatan rasuah dan juga tidak bersifat jujur dalam kepimpinan mereka untuk mewujudkan sebuah pentadbiran yang aman dan setosa tanpa sebarang permasalahan yang serius. Yang pertama, masyarakat mestilah membenci perbuatan pemimpin yang terlibat dengan perbuatan pengambilan rasuah dan tidak bersifat jujur dalam menjalankan tanggungjawab. Kerana apabila adanya sifat benci ini dalam hidup masyarakat, masyarakat tidak akan memberi sokongan kepada pemimpin tersebut dan pemimpin itu akan berasa takut serta menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan. Oleh itu, pentingnya masyarakat ini mengetahui bahawa perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut adalah salah di sisi Islam, terutamanya apabila melibatkan perbuatan rasuah ini. Jadi apabila kita mengetahui seseorang pemimpin itu melakukan ataupun mengambil perbuatan rasuah ini, maka kita hendaklah tidak memberi sokongan kepada mereka supaya mereka takut dan juga tahu bahawa perbuatan yang mereka lakukan ini adalah salah di sisi agama Islam. Dan juga apabila kita tidak memberi sokongan ini, mereka akan menjadi insaf dan tidak akan mengambil lagi perbuatan rasuah ini. Yang kedua, masyarakat juga perlulah menyedarkan para pemimpin dengan cara memberikan nasihat atau teguran kepada mana-mana pemimpin yang terlibat dengan amalan rasuah dan bersikap tidak jujur dalam melaksanakan amanah ini. Kerana dengan adanya nasihat dan teguran ini, mereka dapat menilai perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Oleh itu, masyarakat inilah berperanan untuk memberi nasihat ataupun teguran melalui cara yang baik bahawa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin itu adalah salah. Jadi apabila kita menegur perbuatan mereka, mereka akan menjadi insaf dan juga tahu bahawa perbuatan yang dilakukan oleh mereka ini adalah salah di sisi Islam. Dan mereka dapat nilailah mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Seterusnya, mereka akan meninggalkan perbuatan pengambilan rasuah ini dan juga mereka akan menjauhkan perbuatan yang tidak bersikap jujur dalam sesebuah kepimpinan. Seterusnya kita pergi kepada peranan masyarakat yang seterusnya, iaitu masyarakat hendaklah menggunakan media sosial ini sebagai medium untuk membanteraskan perbuatan negatif dengan cara menghindarkan atau menularkan kenyataan-kenyataan akibat, keburukan dan kesan yang diterima kepada masyarakat apabila pemimpin ini terlibat dengan perbuatan rasuah dan bersikap tidak jujur dalam menjalankan tugas. Iaitu dengan cara kat sini iaitu masyarakat kita, iaitu masyarakat di Malaysia inilah menggunakan media sosial sekarang dengan cara kita menghebahkan dan menularkan akibat ataupun apa itu perbuatan rasuah. Jadi apabila kita menularkan atau menghebahkan ini, maka para pemimpin dapat mengetahui bahawa perbuatan yang mereka lakukan ini adalah salah di sisi agama Islam. Dan seterusnya perbuatan ini juga akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak elok ini. Sebelum ini kita lihat dari sudut peranan masyarakat. Seterusnya kita lihat pula kepada peranan diri sendiri dalam mengatasi isu pemimpin yang tidak bersifat jujur dalam kepimpinan mereka, iaitu pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang berjaya membentuk sebuah pentadbiran yang berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Namun demikian, terdapat beberapa orang pemimpin yang lalai dengan dunia dan bersikap dengan sikap yang bertentangan dengan agama Islam.
Untuk menyelesaikan isu pemimpin yang tidak jujur ini, pemimpin itu sendiri mestilah meninggalkan perbuatan pengambilan rasuah dan tidak jujur ini. Kerana jika para pemimpin berterusan dengan melakukan perbuatan ini, masyarakat tidak akan bersikap puas hati, malah merasakan bahawa pemimpin itu tidak bersifat adil di mana mereka berterusan menggunakan wak rakyat dalam pentadbiran mereka. Iaitu dekat sini dia nak ceritakan bahawa pemimpin itu kena meninggalkan perbuatan pengambilan rasuah dan juga perbuatan yang tidak bersikap jujur ini. Kerana apabila pemimpin itu sendiri yang meninggalkan perbuatan ini, secara automatiknya perbuatan pengambilan rasuah dan juga perbuatan yang tidak bersikap jujur, iaitu contohnya ada pemimpin yang mengambil wang rakyat, mereka menggunakan wak rakyat ini untuk kepentingan peribadi. Jadi apabila para pemimpin ini tahu bahawa perbuatan itu salah, maka mereka tidak akan menggunakan wak rakyat dalam pentadbirannya. Jadi oleh itu, para pemimpin itu sendiri kena meninggalkan dan juga berazam untuk tidak mengambil wang rakyat dan juga untuk tidak mengambil rasuah ini. Okey, yang seterusnya pula, selain itu, para pemimpin hendaklah berazam dan sentiasa istiqamah diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Walaupun dalam keadaan terdesak, dan pemimpin yang lain juga tidak boleh meletakkan keinginan untuk melakukan perbuatan tidak bersikap jujur ini semasa memerintah. Jadi apabila seseorang pemimpin itu telah melakukan perbuatan ini sebelum ini, maka mereka janganlah mengulangi lagi perbuatan ini di masa hadapan, iaitu dengan cara mereka apabila mereka sudah tahu bahawa perbuatan mereka salah, jadi mereka janganlah mengulangi dan janganlah memulakan lagi perbuatan tersebut. Kerana apabila seseorang itu berazam untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka tidak akan wujud banyak masalah kepimpinan ini. Yang seterusnya, secara tuntasnya, para pemimpin hendaklah melaksanakan segala aspek yang dituntut dalam agama Islam dan meninggalkan perbuatan yang melanggar agama Islam supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, kerana agama Islam ini adalah agama yang sangat indah. Jadi bukan itu sahaja, para pemimpin juga hendaklah mempunyai dan mempelajari ilmu agama terlebih dahulu sebelum memegang sesuatu tanggungjawab. Kerana apabila diperkukuhkan dengan ilmu ini, mereka dapat mentadbir sebuah kepimpinan dengan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah serta dapat melahirkan masyarakat yang saling tolong-menolong terhadap para pemimpin. Oleh itu, para pemimpin ini juga hendaklah mendalami ilmu agama sebelum memulakan sesuatu tampuk kepimpinan. Kerana dengan adanya ilmu agama ini, para pemimpin dapat tahu bahawa tata cara dan juga sebuah kepimpinan yang berteraskan agama Islam, iaitu dengan cara apabila mereka tahu bahawa perbuatan mereka ini salah, secara tidak langsungnya mereka akan meninggalkan perbuatan tersebut. Kenapa pentingnya para pemimpin ini meninggalkan perbuatan rasuah dan juga perbuatan tidak jujur dalam kepimpinan mereka ini? Kerana terdapat sebuah dalil yang menceritakan tentang larangan perbuatan rasuah, iaitu dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda. Dari Abdullah bin Umar katanya, Rasulullah SAW berkata, Allah SWT melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Oleh itu, orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah ini akan dilaknat oleh Allah. Jadi, para pemimpin hendaklah meninggalkan perbuatan rasuah ini kalau tidak mahu dilaknat oleh Allah, dan para masyarakat juga janganlah memberi rasuah kepada para pemimpin, kerana bukan sahaja orang yang menerima rasuah tetapi orang yang memberi rasuah juga akan dilaknat oleh Allah ini. Kita pergi kepada isu yang terakhir, iaitu isu akhlak perkhianatan dalam kehidupan bermasyarakat, terutamanya ketika bersahabat. Maksud bagi isu ini ialah perkhianatan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, iaitu masyarakat yang tidak menjaga hubungan sesama masyarakat yang lain. Menjaga hubungan yang baik dengan manusia adalah dituntut dalam agama Islam, kerana seorang mukmin hendaklah menjaga hubungan dengan Tuhannya dan juga makhluk. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat yang tidak menjaga hubungan dengan masyarakat sekeliling dengan cara tidak bersifat jujur, terutamanya melakukan perkhianatan kepada saudara sendirinya, iaitu membuat fitnah. Contoh perbuatan tidak menjaga hubungan dengan masyarakat sendiri adalah
fitnah ataupun perbuatan tikam belakang yang mana perbuatan-perbuatan ini adalah melibatkan tidak bersifat jujur dalam persahabatan. Antara peranan masyarakat dalam mengatasi isu ini ialah tugas ibu bapa. Ibu bapa hendaklah menasihati anak-anak mereka tentang adab persahabatan supaya mereka tidak mudah terjebak dengan akhlak yang negatif serta tidak melakukan ataupun berniat untuk mengkhianati kawan mereka dalam sesuatu perkara sehingga kan boleh menjatuhkan maruah mereka. Itu dekat sini dia menceritakan bahawa ibu bapa inilah perlu menasihati anak-anak mereka tentang adab-adab persahabatan, iaitu tentang akhlak-akhlak yang baik dalam persahabatan supaya anak-anak mereka ini tidak melakukan sesuatu tindakan itu secara terburu-buru. Contohnya, jika berlakunya sesuatu permasalahan dalam persahabatan, mereka tidak memilih untuk membuat fitnah ataupun buat tikap ataupun melakukan perbuatan tikam belakang kawan ini kerana mereka tahu bahawa perbuatan-perbuatan ini adalah salah di sisi agama Islam. Contohnya, ibu bapa perlulah cakna dan sentiasa memerhatikan perlakuan anak-anak mereka supaya mereka itu sentiasa berada dalam keadaan terkawal dan menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan fitnah ataupun tikam belakang kawan sendiri, terutamanya apabila mereka ini berada dalam keadaan terlampau stres akan mengakibatkan mereka melakukan perbuatan di luar kawalan. Peranan masyarakat yang kedua iaitu masyarakat berperanan untuk menyebarkan luas poster-poster yang menerangkan tentang adab bersahabat dan juga kesan buruk mengkhianati kawan dengan menyebarkan melalui media sosial seperti aplikasi Instagram, Facebook dan lain-lain. Melalui penyebaran ini, ia akan membuka mata seseorang untuk tidak bersifat dengan sifat tidak jujur dalam bersahabat, terutamanya melibatkan perbuatan yang membuat fitnah terhadap kawan sendiri. Oleh itu, pentinglah tugas masyarakat ini untuk menyebarkan ataupun mendedahkan tentang poster-poster yang menerangkan tentang adab bersahabat ini. Kerana melalui pendedahan inilah ia akan membuatkan masyarakat ataupun seseorang individu itu tahu bahawa perbuatan tikar belakang dan membuat fitnah ini adalah salah di sisi agama Islam. Seterusnya, mereka akan meninggalkan perbuatan-perbuatan ini. Jika mereka ada masalah dalam persahabatan, mereka memilih untuk meminta maaf ataupun berdamai dengan cara yang baik, bukannya menyebarkan fitnah ataupun tikar belakang ini. Selain daripada tugas ibu bapa dan juga masyarakat, guru juga merupakan peranan yang penting dalam mengatasi isu ini kerana seseorang guru hendaklah mengajar dan mendedahkan kepada pelajar tentang akhlak-akhlak dan adab-adab yang perlu dijaga semasa bersama kawan-kawan kerana melalui pendedahan ini seseorang itu dapat memperhatikan akhlak mahmudah kepada masyarakat, iaitu dengan adanya pendedahan tentang akhlak yang baik dalam persahabatan ini, masyarakat ataupun pelajar akan menjaga akhlak yang baik ini dalam persahabatan mereka dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur ini dalam persahabatan kerana sifat jujur ini adalah sifat yang sangat penting untuk dijaga kerana kejujuran inilah yang melambangkan peribadi seseorang individu itu. Sebelum ini kita lihat peranan masyarakat dan sekarang kita lihat pula kepada peranan diri sendiri, iaitu untuk mengatasi masalah ini, peranan diri sendiri sangatlah dititik beratkan dan perlu diutamakan berbanding peranan dari pihak lain. Antara peranan diri sendiri ialah diri sendiri perlulah sentiasa bersyukur dan juga menerima segala ketentuan daripada Allah ini tanpa mempersoalkan ataupun melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Kerana apabila seseorang itu sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan ini, maka mereka tidak mudah ataupun sewenang-wenangnya ingin menjatuhkan dan juga berniat tidak elok kepada orang lain. Itu mereka akan, apabila adanya sifat bersyukur ini, mereka akan menerima segala ketentuan yang Allah berikan dan tidak menafikan kenapa mereka dijadikan sebegitu dan tidak melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Seterusnya,
pula ialah seseorang itu hendaklah berfikir panjang terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perbuatan, di mana mereka perlu menilai dan membuat pertimbangan terlebih dahulu terhadap apa yang bakal terjadi selepas melakukan sesuatu tindakan itu. Contohnya, jika seseorang itu sedar dan tahu bahawa perbuatan mengkhianati ataupun tikar belakang kawan ini adalah perbuatan haram di sisi Islam, maka mereka sekali-kali tidak akan melakukannya. Itu dengan cara diri sendiri berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perbuatan itu akan menghindarkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, iaitu perbuatan fitnah dan perbuatan tikar belakang dalam persahabatan ini. Terdapat sebuah hadis larangan tidak bersikap benar itu, iaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim lain selamat dari kejahatan lidahnya dan juga kejahatan tangannya. Jadi itu sahajalah peranan masyarakat dan juga peranan individu dalam mengatasi isu-isu yang mengakibatkan bersikap tidak benar itu. Jadi sekarang kita pergi pula kepada kesimpulan bagi perbincangan saya pada hari ini. Untuk akhirnya, akhlak merupakan perkara yang sememangnya sebati dalam kehidupan manusia, sebagaimana agama tidak terpisah dengan manusia dan begitu jugalah dengan akhlak yang merupakan salah satu ciri-ciri yang terpenting dalam kehidupan manusia. Jelaslah bahawa Islam menghormati akhlak yang mulia. Islam dalam ajarannya memperingati umatnya supaya sentiasa puas pada dengan hawa nafsu yang buas dengan mendirikan benteng yang kukuh untuk menghalanginya. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.